disebabkan mereka fikir, oh tak boleh, kita kena banyak melabur ni untuk masa hadapan. Mungkin juga ada mereka yang sebegitu kan, mungkin ilmu tentang ataupun kesedaran tentang kita harus menyimpan atau melabur lebih tinggi daripada nafsu ataupun keinginan untuk membeli. Tetapi hakikatnya kalau Dayah tanya kepada saya, sebenarnya tadi katanya doktor, ini bukan kesan terhadap Malaysia saja, tapi ekonomi dunia secara menyeluruh. Kalau kita baca berita-berita pun kan, dan OPR semakin naik. Betul. Dan semua harga barang semakin naik. Jadi apakah kesannya jangka masa pendek sekarang dan juga jangka masa panjang bagi doktor? So, jangka masa pendek seperti apa yang kita nampak daripada ramai orang-orang di luar sana bila interview, semua orang cakap yes, kuasa membeli semakin berkurangan. Itu jangka masa pendek sebab harga barang makin tinggi. Saya pun kalau saya lihat balik pada tahun 2018-2019 sebelum pandemik COVID-19, ketika itu saya kalau pergi membeli belah, memang saya pergilah dengan isteri saya kan. So saya tahu dalam RM50 ke RM100 itu kita dapat berapa banyak barang. Okay? Dah tahu anggaran. Nampaklah troli itu bolehlah separuh penuh. Separuh penuh. Tapi baru-baru ini saya dengan tim saya buat macam eksperimen. Okay, kami pergi ke satu supermarket kan, dan kami buat eksperimen. Okey, RM50 boleh beli apa? Okey. Dan terkejut bila saya tengok 5 barang saja. 5 barang dan ini barang-barang keperluan. Bukan barang kehendak, bukan barang kemahuan, barang keperluan yang memang setiap bulan kita kena beli. Itu saja dah RM50 dapat 5-6 barang maksimum. So ini bermaksud sebenarnya harga barang ni memang semakin meningkat. Dan barang-barang keperluan seperti Maggi, seperti telur, seperti beras, seperti sardin, tepung dan sebagainya. Semua ni naik. Itu jangka masa pendek. Iaitu kita terasa macam makin lama duit nak simpan ni sukar. Jangka masa panjang, kalau benda ni tak dikawal, maka harga barang semakin lama semakin meningkat. Kalau kerajaan kita tak buat apa-apa, memang akan kenaikan harga barang ni akan meningkat setiap tahun. Tetapi masalahnya apa pula yang terjadi dengan gaji? Gaji pekerja ataupun pekerja swasta. Adakah kenaikan gaji itu seiring dengan kenaikan harga barang? Dan ini yang merisaukanlah kalau tidak dibendung bermula daripada sekarang. Betul, itu yang dikatakan kos sara hidup lah. Kos sara hidup dan berapa yang mungkin kita dapat setiap bulan, adakah mencukupi? Betul. Itu yang ditakuti kalau berterusan. Dan mungkin juga untuk mereka di luar sana yang masih aktif dalam pelaburan, adakah mungkin juga mereka di luar kurang kuasa membeli disebabkan mereka fikir, oh tak boleh, kita kena banyak melabur ni untuk masa hadapan. Mungkin juga ada mereka yang sebegitu kan, mungkin ilmu tentang ataupun kesedaran tentang kita harus menyimpan atau melabur lebih tinggi daripada nafsu ataupun keinginan untuk membeli. Tetapi hakikatnya kalau Dayah tanya kepada saya, sebenarnya peratusan mereka yang menyimpan ataupun melabur itu taklah begitu banyak. Kalau kita nak tengok secara menyeluruh sebab ramai lagi masyarakat kita yang tak ada kesedaran untuk menyimpan duit ataupun melabur. Dan tetapi benda ni masih lagi terjadi. Kenapa kuasa membeli menurun? Sebab terutamanya baru-baru ini kalau kita tengok bazar Ramadan kan, tahun ini berbeza dengan bazar Ramadan tahun lepas. Tahun lepas kan, kalau penjual nak menjual tu memang senang. Betul. Kan, tetapi sekarang ni walaupun mereka tak membuat makanan yang begitu banyak pun susah nak habis dan makanan. saya rasa lebih itulah doktor, sebenarnya bila orang kata harga makanan mahal, baik masak di rumah. Itu yang terjadi tahun inilah kalau dibandingkan tahun-tahun lepas. Ini hakikatnya. Dan kenapa harga barang mahal? Kenapa penjual-penjual terpaksa menjual pada harga yang mahal? Sebab kos untuk membuat makanan tersebut pun, berasnya, kicapnya, garamnya, gulanya pun meningkat. So itulah yang terjadi sekarang ini. Jadi kalau nak tanya saya, adakah disebabkan ramai orang menyimpan ataupun melabur, peratusannya itu sedikit. Saya rasa lebih kepada kos ataupun harga barang itu naik yang mengakibatkan bila masyarakat kita nak membeli, mereka mungkin berfikir 4, 5, 6 kali ataupun tidak ada kemampuan pun nak membeli pada asalnya. So mereka hanya lihat, tak apalah, kita tak beli. Ataupun kita masak kat rumah saja. Kita ikat perut sedikit contohnya kan.
Saya baru saja selesai berkongsi dekat Malaysia hari ini tentang satu topik yang saya rasa sangat-sangat kena dengan semua masyarakat sekarang ini, iaitu kuasa membeli semakin berkurangan. Dan disebabkan itu saya buat julung-julung kali ni buat satu kelas yang saya panggil sebagai Money Level Up. Bagaimana kita nak menguruskan ataupun membina asas kewangan yang kukuh supaya bila keadaan ekonomi yang sangat-sangat tak menentu sekarang ini, bila kenaikan harga barang yang sangat-sangat mendadak, bagaimana anda nak menguruskan kewangan anda dengan betul supaya anda mempunyai simpanan yang banyak dan ataupun tahu bagaimana nak meningkatkan lagi pendapatan ataupun simpanan anda. Okay, so kalau anda berminat, klik pada link yang ada di bawah untuk hadir ke kelas saya yang saya bakal buat tak lama lagi. Jangan terlambat, okay, sebab tiket adalah terhad. Dan bagi mereka yang nak tengok video penuh saya di Malaysia hari ini, anda boleh klik link yang tim saya sertakan. Itu saja daripada saya akan jumpa anda nanti.